3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan memberikan simulasi temu ramah daripada buletin utama dengan IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai hampir 100,000 orang pelajar PAS SPM telah mengisi pengumuman ke Institut Pengajian Guru yang dijalankan secara maya di tempat kediaman masing-masing. Namun pada minggu lalu, hanya 70,000 pelajar sahaja yang diterima. Kita bersama Ainul Akira di IPG Kampus Perempuan Melayu bagi mengulas isu tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila sebagai wartawan anda pada hari ini. Salam sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada para hadirin dan penonton sekalian. Pada hari ini kita akan menyaksikan sesi temu ramah bersama dua orang mahasiswi daripada Institut Pengajian Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Baiklah, mari bersama kita saksikan temu ramah yang akan berjalan sebentar lagi. Assalamualaikum saudari, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Hai, nama saya Syafiqah Hazania, wakil siswi IPG KPM. Boleh panggil saya Hanas. Hai, nama saya Izadi Nur Anis, wakil siswi IPG KPM. Boleh panggil saya Anis. Baiklah, kita mulakan dengan saudari Hanan. Bolehkah awak kongsikan sedikit tentang latar belakang IPG ini dan apakah syarat-syarat tertentunya untuk membuat permohonan kemasukan ke IPG ini? Semestinya boleh. IPG adalah tempat pelatihan guru-guru bagi mereka mendapatkan didikan awal bagi melanjutkan pengajian mereka nanti. Mereka belajar tentang psikologi, pendidikan dan curriculum. Tujuan utama IPG ini juga adalah untuk melahirkan guru yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup bagi mengajar siswa dan siswi nanti. Okey, baik, kita teruskan kepada syarat-syarat untuk memasuki IPG ini. Okey, syarat-syarat kelayakan bagi memasuki IPG ini adalah tinggi dan sukar untuk pelajar diterima. Namun, terdapat pelbagai syarat-syarat minimum yang boleh pelajar lalui untuk memasuki IPG ini. Syarat minimumnya adalah bagi lepasan SPM, mereka perlulah mencapai 5A dalam subjek SPM. Mereka juga perlulah mempunyai pencapaian yang terbaik dan tinggi dalam curriculum dan akademik. Umur yang dihadkan bagi mereka adalah lingkungan daripada 18 hingga 20 tahun. Bagi mereka yang mempunyai pencapaian yang tinggi, mereka boleh melayakkan diri mereka untuk melakukan ujian secara atas talian, ujian temuduga dan juga ujian kecergasan fizikal. Wah, sangat menarik. Mungkin disebabkan inilah ramai pelajar SPM berlumba-lumba untuk memasuki IPG ini. Walaupun boleh dikatakan sukar kerana mempunyai beberapa ujian yang harus diduduki seperti ujian kelayakan calon guru yang dijalankan secara atas talian, temuduga dan juga ujian kecergasan fizikal. Tetapi jika ada azam dan juga semangat yang tinggi, insya-Allah ia akan menjadi mudah. Baiklah, mari kita beransur kepada siswi yang seterusnya. Baiklah, saudari Anis, bolehkah pelajar lepasan SPM lebih memilih untuk melanjutkan pengajian di IPG? Boleh saudari berikan sedikit penjelasan serta buktinya? Baiklah, terima kasih. Ya, benar. Jika dibandingkan mengikut statistik setiap tahun, ia menunjukkan para pelajar kadar permohonan pelajar yang memohon untuk kemasukan IPG lebih kurang 70,000 orang. Akan tetapi yang dipilih hanyalah lebih kurang 4,000 orang sahaja. Dan jika mereka tidak berkesempatan dan tidak dipilih, mereka akan membuat permohonan rayuan. Jadi daripada situ kita boleh lihat kesungguhan mereka dalam menginginkan sesuatu yang mereka kecapi, iaitu menjadi seorang guru. Dan mereka tidak melepaskan sedikit pun
sedikit pun peluang yang diberikan oleh pihak IPG itu membuat permohonan laluan. Peluang belajar di IPG ini boleh dikatakan menjadi tumpuan dan rebutan para pelajar setiap kali sistem kemasukan permohonan dibuka. Pada pendapat saudara Anis, apakah faktor berlakunya perkara ini? Pada pendapat saya, antara faktor yang menyebabkan IPG ini menjadi rebutan para pelajar lepasan SPM adalah kerana mereka mengetahui itu ada jaminan pekerjaan. Secara umumnya, bukan sahaja pelajar SPM yang tahu dan mereka, ibu bapa juga masyarakat luar sana tahu bahawa apabila mereka masuk ke IPG dan mereka selepas tamatnya sesi pengajian mereka selama 5 tahun itu, mereka akan dihantar ke sekolah-sekolah untuk berkhidmat menjadi seorang guru. Jadi daripada situ, para pelajar ini tidak perlu risau tentang masalah pengangguran apabila sudah menamatkan tempoh pembelajaran mereka. Ini berbeza dengan universiti lain kerana para pelajar di universiti lain itu mereka harus berani mengambil risiko dengan bidang yang mereka ceburi itu kerana terdapat juga pekerjaan yang di luar sana itu lain daripada bidang yang mereka ceburi dalam universiti itu. Selain itu juga, pekerjaan guru di Malaysia ini menjadi pekerjaan yang stabil dan pekerjaan itu memberi jaminan yang dan jangka masa yang panjang. Jadi daripada situlah IPG ini menawarkan program pengajian untuk prasekolah dan sekolah rendah. Itu sahaja. Ya, setahu saya juga, pelajar IPG akan menjalani siri praktikum pada tahun ketiga mereka menuntut di IPG. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberi mereka pengalaman untuk turun ke lapangan. Masuk kepada persoalan seterusnya, pada perspektif saudari, adakah benar seperti yang dikatakan oleh orang ramai bahawa yuran pengajian pelajar IPG akan dibiayai sepenuhnya oleh KPM sepanjang mereka menyambung pengajian di IPG? Ya, benar. Bagi pendapat saya, pelajar memang sewajarnya untuk mendapatkan pembiayaan sepenuh. Mungkin ini merupakan salah satu faktor menjadi rebutan pelajar lepasan SPM. Terdapat pelbagai program bantuan kewangan di Malaysia ini. Antaranya adalah beasiswa, pinjaman pendidikan yang ditawarkan oleh kerajaan dan organisasi-organisasi lain bagi pelajar melanjutkan pengajian mereka, seperti di IPG, IPDA dan IPS. Namun, pelajar IPG mendapat allowance sara hidup bulanan yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Mereka juga mendapatkan penginapan yang percuma sepanjang pengajian mereka. Oleh hal yang demikian, mereka tidak perlu bekerja lebih masa, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu untuk menampung pembiayaan mereka sepanjang pengajian tersebut. Selain itu, pekerjaan guru di Malaysia juga dijangka dapat memberi pendapatan yang stabil dan faedah-faedah lain seperti cuti sekolah. Disebabkan itulah, bidang perguruan ini menjadi tarikan bagi individu lepasan SPM. Oleh itu, memang sewajarnya pelajar lepasan SPM ini berlumba untuk merebut peluang untuk masuki IPG ini. Berikutan pada era kemodenan ini, sangat sukar untuk mendapatkan bayaran bagi menanggung pembiayaan mereka, terutamanya bagi yang diploma dan ijazah sarjana. Mereka memerlukan pembiayaan yang sangat banyak, terutamanya bagi pelajar yang menyambung belajar mereka sehingga 5 hingga 6 tahun. Wah, sangat istimewa dan pelbagai kelebihannya yang boleh diperolehi oleh para pelajar jika mereka menceburi bidang perguruan di IPG. Tidak aneh lagi mengapa ibu bapa dan guru-guru sentiasa mengesyorkan IPG untuk anak-anak yang ingin menyambung pengajian. Baiklah, seterusnya, bolehkah saudari Hanan kongsikan bagaimanakah pendekatan pendidikan yang akan dihadapi oleh para pelajar di Institut Pengajian Guru? Okey, akhir sekali, pendekatan pendidikan yang inovatif ini merupakan antara salah satu faktor menjadi rebutan pelajar lepasan SPM. Hal ini kerana IPG telah mendedahkan
pendekatan dan teknik pengajaran inovatif yang menarik. Antaranya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran berpusatkan belajar dan metodologi pelajaran yang sangat efektif. Program JIPG ini juga mengikuti latihan-latihan di lapangan-lapangan sekolah. Pelajar juga akan mengalami praktikal dalam mengajar dan berinteraksi dengan pelajar sebenar. Ini membuatkan pembelajaran itu lebih menarik agar mereka dapat mengajar pelajar nanti pada masa depan. Ya, para guru pelatih lebih-lebih lagi abad kini sewajarnya celik dalam penggunaan IT dan mereka perlulah menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran abad ke-21 bagi mencapai metodologi pengajaran yang efektif. Baiklah, kita sudah pun menghampiri penghujung sesi temu ramah. Soalan terakhir yang ingin saya tujukan kepada saudari Anis adalah apakah contoh latihan yang akan diberikan kepada para pelajar IPG? Baiklah. Contoh latihan yang diberikan kepada para pelajar IPG adalah pengalaman pengajaran praktikal. Daripada situ, calon guru akan turun ke mendapatkan pengalaman praktikal dalam bilik darjah yang sebenar. Mereka akan berhadapan dengan pelajar yang sebenar dan mereka akan mengajar dengan secara berhadapan dengan sebenarnya. Jadi mereka juga daripada situ mendapat bimbingan daripada guru-guru yang berpengalaman. Hal ini membolehkan mereka mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapat semasa mereka belajar di IPG selama 5 tahun tersebut. Jadi, selain itu juga, calon guru ini akan mendapat latihan dalam bidang pendidikan, termasuk strategi pembelajaran, strategi pengurusan bilik darjah dan perkembangan kanak-kanak masa kini. Selain itu juga, mereka akan belajar tentang cara-cara kaedah pembelajaran yang terkini, iaitu abad ke-21 itu. Dan mereka dapat mengetahui bagaimana untuk mereka merancang pengajaran secara efektif. Ini selain itu juga, jika di dalam kelas, para pelajar akan membuat sesi pembentangan bersama pensyarah di dalam kelas, kerana cara sebegini dapat membantu mereka melatih cara berkomunikasi dengan baik semasa mereka sesi praktikal masa hadapan. Jadi daripada situlah kita dapat mengetahui bahawa apabila masuk ke IPG, anak-anak pelajar ini akan mendapat latihan yang secukupnya dalam bidang perguruan di IPG. Daripada cara inilah yang menarik anak-anak muda untuk menyambut pengajaran dalam bidang perguruan, kerana latihan yang disediakan ini adalah untuk mempersiapkan calon dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melahirkan guru yang berkesan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari. Saya sangat setuju dengan cara atau latihan yang telah ditetapkan oleh KPM kepada para pelajar IPG. Hal ini demikian kerana para pelajar IPG ini akan digelar sebagai guru yang mendidik anak bangsa. Oleh itu, segalanya adalah bertepatan dengan profesion perguruan yang akan mereka ceburi dalam beberapa tahun akan datang setelah menamatkan pengajian di IPG. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anis dan saudari Hanan atas perkongsian tadi yang sangat bermanfaat kepada semua individu, lebih-lebih lagi kepada para pelajar lepasan SPM. Jadi kita sudah pun berada di pengakhiran perbincangan berkaitan peluang belajar di IPG menjadi rebutan lepasan pelajar SPM. Dengan itu, saya akhiri temu ramah kita pada petang ini dengan serangkap pantun. Ayahku handsome, mohon jangan berdengki. Lihatlah ayah di sana sedang bersudi. Jika ada jodoh, ada rezeki, lain-lain masa semoga berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja daripada Briefing TV 3.